a lot of pearls of wisdom out there for people paying attention. And if I have the opportunity later on, I'd like to summarize and share some of those pearls of wisdom later on. My brothers and sisters, we've gathered here today in support of the Siti Noor Aini Nursing Home, an old folks' home that takes care of abandoned and chronically ill fathers. Some of you may have already heard of this facility, and as for others, this may be your first time. Today, we have Brother Abdullah Noel, his wife, and his children, who are owners and caretakers of the nursing home, to share more about their noble journey. Before that, we would like to present a short video on the nursing home itself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abdullah Noel bin Michael. Ini adalah isteri saya, Siti Noor Aini binti Celebrate. So pertubuhan kebajikan Pusat Siti Noor Aini. So ditubuhkan pada tarikh 5 hari bulan Oktober 2009. Punca dia pertubuhan pertubuhannya sebenarnya saya adalah patient stroke, minor stroke di sebelah kanan saya sejak 2005. Adalah satu patient sebelah saya nama dia Cik Kamal. Cik Kamal adalah seorang berusia 57 tahun. Dia adalah patient terlantar daripada leher ke seluruh badannya. Dia mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak. Tak pernah orang melawat Cik Kamal. Tarikh 6 hari bulan kita akan ada satu majlis pembuka puasa dengan keluarga Mualaf Abdullah dan dengan bantuannya keluarga Ahmad Fikri sekeluarga. Tujuan kami untuk mendapat dana untuk membeli rumah ini sebenarnya untuk menetapkan rumah ini sebagai pertubuhan yang tetap. Yang tak pernah menangis, ujung setiap ketawa dan lupa. Siapakah di antara kita yang memalingkan muka ketika mendengar kalimat Tuhan? Banyak bakti yang dapat diberi sepanjang hidup yang sesingkat ini. Lautan manusia berombakan nafsu, kebenaran terdampar di pantai kecewa. Air mata seperti mutiara, apakah itu rasa keinsafan? Rintihan dari hati yang rindu, apakah itu hakikat cintamu? Hasilnya dia datang dari mana? Belum, orang pun tak tahu dari ibu, dari kemudian dia kita baru tahu pula. Kemudian dia kemudian datang. Tapi tak pernah telefon ke, tak pernah call. Tak telefon orang, saya pun tak pergi telefon orang, banyak masalah.
Now that you have seen how it's like there, we now have the opportunity to call upon Brother Abdullah Noel himself to give a better description and share with you his stories and experiences and his journey through this home. Brother Abdullah Noel, everyone, let's give him a round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kan? Sebenarnya saya gembira melihat sahabat-sahabat hamba Allah yang hadir hari ini. Mata air saya pun keluar ini. Allahu Akbar. Sebenarnya masa saya memeluk agama Islam tu, saya fikir saya telah dicicirkan oleh keluarga saya sebenarnya. Tapi syukur alhamdulillah, saya ada ramai keluarga di sini akan membantu saya untuk buat kebajikan. Yang saya ingin meluangkan masa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bagi saya sedikit atau banyak. Saya akan usahakan setakat yang saya mampu. Setakat sekarang seramai 130 orang telah singgah ke pusat saya untuk penjagaan dirinya, dan 18 orang telah meninggal dunia yang saya telah selesaikan jenazah mereka. Dan saya telah tubuhkan satu lagi pusat di Bandar Rincing untuk wanita terlantar, misal kata dialisis atau stroke. Tempat dah sedia ada, dan keluarga saya sedia ada sentiasa untuk membantu kepada pesakit-pesakit tiada waris ditinggalkan di hospital kerajaan yang memerlukan kasih dan sayang. Sekeluarga kami sedia ada untuk membantu mereka. So dengan semoga dengan kepercayaan diri dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, saya yakin yang saya boleh membantu seramai yang saya boleh dalam masa-masa yang saya ada. Dan salah seorang keluarga, Haji Ahmad Fikri, Brother Haji Ahmad Fikri dan isterinya Jamila dan family dia, anak-anak sentiasa membantu di pusat saya di Taman Maju. So saya minta sahabat-sahabat Allah yang hadir di sini untuk datanglah berziarah. Datang ziarah, lihatlah dengan mata diri, akan nampaklah kesedihan depan mata kita Saya telah menangis banyak kali untuk saudara, bukan saudara darah daging sebenarnya, untuk saudara Islam saya. Setelah saya memeluk agama Islam, tak berhenti tangisan air mata saya keluar. Kerana masa dia meninggal dunia tu dalam shoulder saya tuan-tuan dan puan-puan dan ramai meninggal dunia atas shoulder saya ni. Yang masa titisan air itu bukan senang kita boleh terima. Itu saja, setak sebanyak sedikit. Saya akan serahkan majlis pada Brother. Okey, dia nak kita sambungkan So saya telah tubuhkan pusat jagaan ini sebenarnya kerana saya seorang pesakit stroke dalam keadaan kritikal, dimasukkan di hospital GH untuk rawatan sejak 2005. Macam tadi separuh cerita dah diberhentikan So Cik Kamal sebelah saya tu seorang kes lantar, daripada leher ke bawah tiada seorang melawat dia sejak 4 bulan. Saya pula isteri melawat, anak melawat, sahabat saudara mara datang melawat. Yang Cik Kamal sebelah saya dalam GH masa saya rawatan 4 bulan tu saya tak pernah tengok seorang melawat dia. Sedih betul. So saya tanya dia, Cik Kamal ada tak family untuk Cik Kamal ni? Dia kata dia dah berkahwin dengan 4 orang anak. So sedih, masa saya kena stroke pun sama keadaan saya pun dengan isteri 4 orang anak. Saya cuma bayangkan apa kata kalau nasib malang saya jadi macam Cik Kamal ni. Mana saya nak letakkan tubuh badan saya ni? Mana saya nak letakkan? Siapa akan jaga family saya? Lepas itu saya memang takutlah, keadaan takutan tu. Lepas rawatan 4 bulan sekarang, saya balik ke rumah. Saya buat survey dekat JKM, survey dekat NGO. Memang rasa takut lagi
Sedih nak dengar JKM ada 11 tempat ya pertubuhan kebajikan telah ditubuhkan, memang penuh ya tuan-tuan dan puan-puan, memang penuh. Seorang disimpan baru seorang boleh memohon ya. Tempat dia kena tunggu 3 bulan untuk mendapatkan tempat ya dan bantuannya. Pihak NGO pula saya memohon kita perlu bayar RM1,600 ya tuan-tuan dan puan-puan. RM1,600. Misal kata seorang insan sahabat Allah tiada pendapatan bulanan, manalah dia nak menempatkan dirinya. Itu satu peristiwa menjentuh jiwa saya bila saya balik ke rumah. Okey, apa kata kita tubuhkan satu kebajikan untuk menjaga pesakit-pesakit yang tiada waris ditinggalkan di hospital kerajaan. Saya akan bagi dia kasih dan sayang dan perkara asas. Dengan kita menunjukkan orang-orang di luar sana yang kita nampak tu, selalu 3 soalan tanya saya, why don't you do your own self? 3 jari ya, tengah menunjuk diri saya ni. Itulah punca dia. So why don't I do with my family? So setelah saya memeluk agama Islam pada 09/09/2009, saya telah tubuhkan pertubuhan kebajikan Siti Noraini after 1 month. So tarikh pertubuhan pusat jagaan adalah 05 Oktober 2009. Just 1 month different. So sejak ditubuhkan sampai sekarang memang ramai ya, perlukan bantuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan satu perkara yang mustahil ya. Perhatikan. Jumlah saya tengok warga emas akan sampai usia 60 tahun pada jangka tahun 2007. Yang saya baca di akhbar tu adalah 1.4 akan sampai usia 60 tahun. Pada kebelakangan ni, beberapa bulan kebelakangan ni saya tengok dekat paper ya, Metro 3.4 ya, akan sampai usia 60 tahun. Sebenarnya saya telah berbincang dengan pengarah JKM wilayah. Seluruh Malaysia adalah 9.9 ya, akan sampai usia dalam wawasan 2020 ni. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ya, berapa ramai akan jadi pesakit. Misal kata kita kira 1 atau 2% daripada percentage 9.9, cuma bayangkan berapa ramai pesakit perlu bantuan. So itu sahaja, masa tak mengizinkan kita nak buka puasa ni. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll hand over the section to our Haji Ahmad Fikri. Terima kasih.